Hai, Assalamualaikum semua, apa khabar? Harap korang berada dalam keadaan sihat hendaknya. Hari ni bertemu lagi kita di channel Khairul TV, yang mana hari ni saya nak sambung lagi cerita berkenaan dengan equalizer, yang mana pada episod yang lepas saya dah cerita equalizer kita boleh jumpa dekat audio mixer kita, baik secara parametrik ataupun grafik equalizer, ataupun juga kita juga boleh jumpa secara eksternal terpisah daripada sistem kita, yang mana yang itu juga yang dikenali sebagai grafik equalizer. Dan hari ini sekejap saya ambil ni, saya bawa keluar daripada store saya sebuah grafik equalizer yang ni 15 band, brand daripada yang ni Behringer punya brand. Yang ni pun dah lama dah, yang ni ada dengan saya pun lebih kurang hampir 10 tahun dah, tapi dia masih dalam keadaan baik, tak pernah bagi masalah pada saya. Dan daripada hari pertama dibeli, dia berada dalam flight case. Dan soalan saya pada hari ini, pernahkah berlaku pada tuan-tuan yang mana ketika tuan-tuan pergi untuk memasang satu sistem, yang mana dalam sistem tersebut diperlukan subwoofer untuk digunakan sekali, tetapi ketika tuan-tuan dah pasang semua, bila tuan-tuan hidupkan semua sistem tuan-tuan, pada ketika itu baru tuan-tuan tahu yang crossover ataupun DLMS tuan-tuan bermasalah. Tak kira lah tak ada bunyi ke, ada gangguan bunyi dan sebagainya, janji dia bermasalah dan tak boleh diselesaikan ketika itu juga. Perlu dibawa kepada yang lebih pakar untuk buat check up, servis dan sebagainya. Pernah tak berlaku gitu? Untuk diri saya sendiri, dia bukan sekali berlaku, dia banyak kali berlaku. Dan kebiasaannya saya jumpa apabila berlaku perkara-perkara begini, ada yang saya jumpa dia terus menyambung sistem dia daripada mixer pergi ke power amp dan dihantar terus pada subwoofer dan juga top speaker. Subwoofer masih berbunyi, tetapi dia tak boleh nak cut frekuensi tu pada yang sepatutnya. Jadi orang kata, ibarat kalau kata sepatutnya sub ni tak keluar frekuensi mid dan juga high, hanya low saja, tapi akibatkan tindakan sebegitu, hampir ke semua frekuensi, cuma daripada frekuensi low sampai ke mid dan sedikit high telah keluar dekat situ. Jadi sepatutnya frekuensi yang kita tak nak tu turut keluar pada subwoofer kita. Jadi dari segi pengalaman saya sendiri, apabila berlaku sebegitu, biasanya equalizer adalah penyelamat saya untuk pasang sistem yang ada subwoofer. Okey, teknik yang pertama, saya biasa kalau satu event saya akan buat lebih daripada satu equalizer. Yang ini equalizer yang 15 band yang kecil, saya ada yang 31 band. Dan biasanya saya 31 band tu saya gunakan secara global lah, untuk di push sistem kesemuanya. Dan biasanya yang 15 band ni saya buat standby sekiranya terjadi apa-apa. Kenapa saya buat begitu? Yang pertama, kita tengok kat belakang ni, tuan-tuan dapat tengok di sini adalah input 1. Okey, SLR input 1, yang ni untuk jack input, dan ni untuk jack output, yang ni untuk SLR output. Di sini input 2, di sini output 2. Di tengah-tengah ni, yang ini adalah subwoofer output, dan kita ada knob untuk kontrol frekuensi berapa. Saya dekatkan lagi, mungkin kita boleh tengok frekuensi berapa. Tak perasan, tak clear sangat kot, sebab dia trace muka saya ni, kamera banyak trace. Okey, tuan-tuan boleh tengok dia ada frekuensi di sini. Okey, apabila terjadinya perkara sebegitu, equalizer ni selalu menyelamatkan saya. Okey, sebelum saya beli equalizer jenis ni, saya ada satu lagi jenis satu lagi model, tapi brand daripada Phonic. Jadi Phonic dia cuma ada dua input ni dan juga dua output. Dia tak ada sub output. Jadi pada ketika itu saya akan naikkan bahagian ni, frekuensi daripada 20 hingga ke 160 ni. Di sini, bahagian sini daripada start untuk mid sampai ke high saya akan turunkan. Saya akan lebihkan pada frekuensi 63, 140. Jadi equalizer akan kelihatan begini. Jadi saya input dan outputnya saya sambung ke amp untuk sub. Okey, dia tak sepenuhnya akan
berfungsi seperti mana yang kita harapkan sekiranya kita menggunakan crossover, tetapi ia masih lagi membantu kita untuk menyelesaikan masalah. Dan apabila saya gunakan equalizer ni, saya memanfaatkan subwoofer output, dan saya biasanya set frekuensinya pada kat sini dia 50Hz, kat atas ni dia 75Hz. Biasa saya akan set tengah-tengah. Tengah-tengah kita ambil anggaran lebih kurang 63Hz dekat situ. Dan alhamdulillah hasilnya lebih baik daripada cara kita buat begini. Walaupun begini frekuensi mic dan sebagainya hampir tidak kedengaran, tapi ada sikit-sikit yang terkeluar lagi. Tapi ia masih membantulah. Tapi yang ini lebih baiklah soundnya. Okey, lebih baik sound kalau guna ni. Dan ni untuk setup yang simple, maksudnya tak perlu nak teruk-teruk. Untuk event yang simple macam just tandingan karaoke, cuma kita nakkan sound yang boom sikit kan, itu saja. Jadi kalau kata untuk live band, saya pun tak berani nak sure kan menggunakan teknik-teknik sebegini, sebab biasanya untuk live band kadang banyak sub kita gunakan untuk mengambil segena untuk kick drum, gitar bass yang penting-penting saja. Tetapi kalau kita teknik menggunakan equalizer, terus output dia daripada sini, daripada subwoofer output ni, kita susah nak mengawal sebab hampir semua instrumen akan pergi pada sistem kita, dan kadang-kadang benda tu terlepas juga masuk ke subwoofer sistem kita, yang itu ni. Dan kalau kata equalizer yang ada subwoofer output di belakang ni, biasanya volume controlnya untuk dikontrol dari channel 1. Jadi saya rasa cukuplah perkongsian singkat saya pada hari ini. Kita jumpa lagi di lain kali. Assalamualaikum. Okey, sekiranya video hari ini bermanfaat untuk anda, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan juga share.